Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abidna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati ahli jawatan puasa Surah An-Nur Taman Bandar Baru, yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita sama-sama untuk membaca kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi pada malam ini kita tengok pada hadis yang ketiga, perjanjian taat setia. Ini hadis yang ketiga, muka surat 15. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lah, wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah azza wa jalla fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabay'nahu 'ala dzalik. Terjemahannya daripada Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjanji setialah kamu akan daku bahawa janganlah kamu mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu, dan janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu berzina, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu, dan janganlah kamu mendatangkan dengan dusta yang kamu adakannya di antara hadapan kamu dan di belakang kamu, dan janganlah kamu menderhaka pada kebajikan. Maka barang siapa yang menyempurnakan daripada kamu, maka pahalanya atas Allah, dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian adalah suatu, maka disiksakan dia di dalam dunia, dan siksaan itu menjadi kafarah baginya. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian itu akan sesuatu, kemudian Allah menutupi akan dia, maka terhapuslah dosanya dari pandangan Allah, jika ia kehendaki ia memaafkan daripadanya, dan jika ia kehendaki ia siksa akan dia. Kemudian maka telah kami mengikat persetiaan di atas perkara yang demikian itu. Ini berkaitan dengan peristiwa Baitul Aqabah yang berlaku pada 621 Masihi ataupun pada tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat besar, iaitu Ubadah As-Samit. Ya, seorang yang mengikuti perjanjian Aqabah yang pertama bersama dengan Rasulullah. Ya, jadi dia bersama dengan 12 orang terdiri daripada golongan Ansar telah mengikat setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang penting yang merintis kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam peristiwa ini 12 orang di kalangan Ansar telah mengikat setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun yang ke-13, maka diadakan satu lagi Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang tu lebih ramai lagi yang mengikut persediaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Aqabah ini merupakan suatu perkara yang cukup penting dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dakwah Rasulullah di Makkah, ya, sepanjang 13 tahun itu kurang mendapat sambutan, ya. Dia mendapat sambutan di kalangan golongan hamba dan banyak di kalangan golongan miskin, ya. Begitu juga di kalangan sahabat-sahabat rapat baginda. Cuma dakwah di Mekah pada waktu itu tidak tersebar secara meluas sebab halangan yang besar daripada golongan bangsawan Quraisy, ya. Jadi bila ada perjanjian Baitul Aqabah yang pertama ini, dia membuka peluang kepada Rasulullah untuk menyebarkan dakwah yang lebih luas, keluar daripada bumi Makkah. Jadi Ubadah bin Samit ini seorang yang sahabat yang hebat, ya. Dia juga merupakan salah seorang daripada perawi hadis, ya. Kalau kita tengok keterangan Ubadah Al-Ansari, orang yang pertama menjawab jawatan hakim di Palestin. Beliau pernah menjadi guru dan qadi di negeri Syam di dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Ia telah menyertai peperangan Badar, ya, meninggal dunia di Palestin dan dimakamkan di Baitul Muqaddis, ya. Dia ini merupakan seorang sahabat yang hebat dalam bidang fiqh, ya. Dia juga kadang-kadang dianggap sebagai orang yang menjadi pakar rujuk di Baitul Muqaddis pada waktu itu, ya. Ubadah bin Samit ini dia menyertai banyak peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan sebagainya. Jadi Ubadah bin Samit ini merupakan sahabat yang cukup berjasa dalam Islam, ya. Sayyidina Umar hantar dia ke Baitul Muqaddis untuk menyebarkan Islam di sana, dan dia meninggal di sana dalam umurnya lebih kurang 72 tahun, dan dimakamkan di Baitul Muqaddis, ya. Ini Ubadah bin Samit, ya. Seorang sahabat yang besar. Dia meriwayatkan bagaimana perjanjian ikat setia golongan Ansar ini bersama Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah. Baik, kita tengok junjungan Rasulullah menurut sabdanya yang tersebut menyeru orang-orang Ansar yang datang kepadanya untuk mengikat setia di atas beberapa perkara. Dalam kitab ni dia tulis 6 ikat setia di antara golongan Ansar ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. 6 perkara ini penting. Kenapa penting? Dia merupakan suatu asas kepada yang pertama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk membentuk suatu masyarakat yang kukuh dan harmoni. Jadi benda-benda ni penting, ya. Jadi kita tengok yang pertama, apa perjanjian dia? Yang pertama, janganlah menyekutukan sesuatu jua pun dengan Allah di dalam perkara iktikad dan amal ibadat. Ini, ya. Jadi orang yang beriman tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mensyirikkan Allah. Kat sini dia sebut 2 syirik. Satu syirik syirik jali, satu syirik khafi. Tak boleh menyekutukan Allah, syirik kepada Allah secara terang-terangan dalam i'tikad. Kita mesti percaya Allah itu esa, sebagaimana Rasulullah terangkan dalam surah Al-Ikhlas kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Dia kata mereka jumpa Rasulullah, minta Rasulullah gambarkan bagaimana Tuhan engkau ya Muhammad. Maka Rasulullah gambarkan sebagaimana ayat yang Allah turun dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat kita bergantung harap. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak, dan Allah juga tidak menyerupai sesuatu. Jadi yang penting iktikad mesti jelas. Jangan kita bercampur baur dengan iktikad yang batil.
Kalau kita tengok dalam agama Nasrani, agama Kristian, dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Batil lah. Kalau kita percaya Nabi Isa itu anak Tuhan, batal lah akidah kita. Sebagaimana kata orang Yahudi, Nabi Uzair itu anak Tuhan. Kata orang Quraisy, orang Arab jahiliah, dia kata malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ini semua akidah-akidah yang batil. Jadi kita dalam bab perkara akidah, kita mesti jelas. Mesti jelas, terutama kepada rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, qada dan qadar, hari kiamat. Kita mesti jelas dalam bab macam ni. Kita tak boleh bercampur baur dengan akidah-akidah yang sungsang. Tak boleh. Kemudian dalam amal ibadat pun, kita mesti membebaskan diri kita daripada syirik jahat, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maksudnya segala ibadat kita hanyalah semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau kita buat semata-mata untuk mendapat pujian daripada orang, ataupun untuk mendapat sesuatu jawatan dan sebagainya, maka di situ ada kita menyebutkan ibadat kita kepada Allah dengan manusia. Itu kita panggil syirik jahat, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tak boleh ada syirik yang tersembunyi dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu keikhlasan itu mesti ada dalam diri kita. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, dua syarat penerimaan ibadat kita. Yang pertama, ibadat itu mesti selari dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mesti ikhlas. Kalau tak ada sifat ikhlas, maka ibadat kita itu mesti ada benda lain di sebaliknya. Nak dapat pujian manusia, nak dapat pangkat, nak dapat jawatan dan sebagainya, maka perbuatan ini dianggap menyekutukan Allah dalam etika, dalam ibadat. Kita kena jaga-jagalah. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena doa selalu. Minta supaya kita ni betul-betul buat ibadat ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hadirkan sifat ikhlas dalam diri kita tu sukar, tapi kita kena paksa. Mula-mula memang kena paksa. Tak paksa, maka kita tak buat langsung kan? Tapi bila kita paksa, lama-lama dia jadi satu rutin dalam kehidupan kita. Bila tak buat, rasa tak seronok. Lama-lama dia menjadi suatu keseronokan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga halnya ketika meminta, memohon serta berselindung akan dan dari sesuatu hajat atau perkara. Dalam kita minta sesuatu, mesti minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Allah Samad. Allah lah tempat kita untuk bergantung harap. Minta dengan Allah. Bila kita tak minta, Allah murka. Selalu kita sebutkan bab doa, kita mesti minta dengan Allah. Kita minta lah apa saja, nescaya Allah akan insya-Allah kabulkan, sama ada terus cepat, lambat ataupun di hari akhirat kelak. Yang penting kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kadang-kadang manusia itu bertawassul. Kita kata kita guna perantaraan. Sebenarnya tawassul ini dibenarkan dalam Islam. Tak ada masalah. Terutama dalam 3 perkara, kita mesti boleh bertawassul kepada minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Ya Bari, kalau sakit, wahai Tuhan yang penyembuh, ya Bari, ya Bari. Kita minta, kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada 99 nama yang indah, lagi sempurna. Maka kita minta dengan dia, minta dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul. Itu dikatakan bertawassul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah. Kemudian
kita juga dibenarkan untuk bertawassul dengan manusia yang hidup. Manusia hidup. Contoh dalam peristiwa semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, yang mana kemarau amat panjang, banyak ternakan dah mati, banyak tanaman-tanaman dah musnah akibat kekeringan. Maka mereka nak buat solat istisqa, solat sunat meminta hujan, kan? Jadi Rasulullah dah tak ada pada waktu itu. Dia jumpa Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa, dia kata, dulu kami bertawassul dengan Rasulullah semasa Rasulullah hidup. Sekarang ni orang yang paling rapat dari kalangan keluarga Rasulullah adalah engkau, Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas, Abdul Muttalib. Maka mereka sembahyang istisqa. Dan akhirnya bila tak ada doa je, hujan pun turun dengan selebat-lebatnya. Kita boleh bertawassul dengan manusia yang hidup. Ada masalah, ada apa-apa keperluan, kita rasa doa kita dah doa, Allah perlu kabulkan lagi, kita mintalah pada minta tolong imam-imam, orang-orang alim untuk sama-sama doakan kita. Yang menjadi masalah, minta dengan kubur-kubur keramat ni. Walaupun ada setengah pandangan dia kata boleh, tapi banyak pandangan ulama kata tak boleh lah. Sebab kubur-kubur, orang dalam kubur dia mengharapkan doa daripada orang hidup. Kita pula minta. Contoh kalau kita tengok di Pulau Besar, saya ingat saya pergi camping di Pulau Besar dulu, zaman belajar dulu, kubur Tajul Arifin. Jadi tempat tumpuan orang minta doa. Begitu juga makam 7 beradik tu yang kat situ. Kadang-kadang menjadi tumpuan. Sepatutnya kita cari orang hidup untuk mengelakkan daripada khilaf. Kita cari orang hidup. Sebab yang ni perbahasannya cukup panjang. Jadi untuk elak daripada khilaf, kita cari orang hidup kan. Imam-imam ada, alim ulama ada. Kita minta doa sama-sama, supaya kita segala hajat kita terkabul. Begitu juga dibenarkan bertawassul dengan amal kebaikan. Amal kebaikan. Kan ada satu hadis yang panjang menceritakan bagaimana 3 orang yang terkurung dalam gua akibat tertutup dengan batu. Maka mereka bila nak tanda doa, mereka bertawassul dengan kebaikan yang mereka buat. Seorang tu, kita ringkaskan, seorang tu dia bertawassul dengan kebaikan dia. Apa dia buat? Dia selalu bagi minum, bagi makanan, susu kepada ibu dan bapa dia. Selepas dia bagi tu, baru dia bawa balik untuk anak isteri dia. Suatu hari dia balik, mak bapak dia dah tidur, dia pun tidur tunggu sampai mak bapak dia jaga, baru dia bagi minum, kemudian bawa balik. Dia bertawassul dengan kebaikan tu, maka bergerak sikit pintu gua. Kemudian yang kedua, dia bertawassul dengan kebaikan dia. Dia ada pekerja yang menjaga kambing dia dan sebagainya, ternakan dia, tapi orang tu tak ambil upah. Kemudian bila datang, bila tak datang ambil upah, akhirnya duit itu dia laporkan untuk ternakan, untuk pelihara lagi banyak ternakan. Dan akhirnya bila orang tu datang minta upah dia, dia kata ini semua ni kau punya ni, sebab aku guna daripada hasil upah aku. Maka dia ambil, tak tinggal seekor pun. Dia bertawassul dengan kebaikan tadi, maka pintu gua pelangkat lagi sikit. Kemudian yang ketiga, dia bertawassul. Dia kata dulu dia ada saudara macam sepupu lah yang dia cintai, memang dia ada niat tak berapa elok, sampai suatu ketika perempuan tu datang untuk pinjam duit, ada masalah keuangan. Maka dia kata boleh, dengan syarat buat maksiat dengan dia. Masa nak buat maksiat itu, perempuan tersebut kau tak ingat Allah. Maka pada waktu itu dia tersedar, maka dia tinggalkan perempuan tadi. Maka dia bertawassul dengan kebaikan yang dia buat, dia doa, dan akhirnya pintu gua terbuka.
Macam kita pun boleh bertawassul dengan kebaikan yang kita buat. Doa, ya Allah, tadi aku baca Al-Quran ikhlas kerana-Mu ya Allah, maka makbulkanlah doaku ya Allah dengan kebaikan yang aku buat. Jangan cerita ke orang, ya. Kalau cerita ke orang takut jadi riak, takut jadi ujub, takut jadi sum'ah, ya. Jadi dalam bab minta ni, janganlah kita minta dengan jembalang, ya, kan orang-orang dulu kan nak pergi ke laut, bagi makan tu, buang ancak ke laut. Tujuan apa? Supaya jin-jin laut tak kacau dia untuk cari makan, supaya dia senang dapat hasil tangkapan. Itu benda yang boleh menyebabkan rosak akidah kita. Jadi dalam memohon hajat ni, yang terbaik adalah kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak ada tempat yang terbaik untuk kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, janganlah sekali-kali mencuri hak orang lain, baik pun sedikit atau banyak. Ni bab ambil harta orang, ya. Jangan sekali-kali. Sebab itu Rasulullah ajar orang Ansar elakkan diri daripada mencuri, terutama ambil hak-hak orang lain, sama ada melalui secara sembunyi-sembunyi mencuri ataupun secara kekerasan merompak, ya. Jadi, ya, harta-harta hak orang lain mesti dipulangkan. Dalam masyarakat kita banyak masalah macam ni, ya. Kadang-kadang kita ambil hak orang lain, terutama dalam bab harta pusaka, tanah-tanah, ya. Apa lagi, ya, tanah-tanah, harta, ya, kebun dan sebagainya. Kadang-kadang menyebabkan perbalahan yang berpanjangan di antara ahli keluarga. Kadang-kadang menyebabkan halal tidak menghalalkan. Itu yang bahaya, ya. Segala hak orang walaupun sikit kita kena pulangkan, ya. Kita kena ingat harta kita, harta halal itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi harta yang haram, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sikit ke banyak ke, pulangkan balik kepada empunya, ya. Tak kira lah dah lama ke, minta maaf, pulangkan balik. Terutama kalau orang-orang kampung yang kaya-kaya ni bab tanah, ya. Kadang-kadang, ialah pembagian harta pusaka ni, kadang-kadang ada orang mengelak, kan. Ambil secara diam, pakat dengan sana, pakat sini, akhirnya ambil harta orang. Yang ni yang cukup kita takut, ya. Dalam Islam, mencuri hukumnya potong tangan. Apatah lagi ni banyak benda-benda macam ni, kan. Ambil tanah orang, ambil rumah orang, ya. Itu bahaya, ya. Kita kena jaga-jaga dalam bab macam ni, ya. Dan yang ketiga, janganlah berzina atau bermukah. Ini faktor Islam dalam menjaga keturunan, ya. Islam, ya, mengharamkan zina, mengharamkan perbuatan yang keji ini, ya. Janganlah berzina, sebab zina itu boleh merosakkan keturunan, ya. Sepatutnya keturunan orang Islam itu keturunan yang halal, keturunan yang baik. Tapi bila berlaku berleluasanya zina dalam masyarakat, kadang-kadang kita dapati ramai anak tak sah taraf, ya. Itu boleh menyebabkan, ya, keturunan yang tak elok, ya. Sebab itu Islam dia mengharamkan zina. Sebab itu dalam Islam ada hukuman berkaitan dengan zina. Allah turunkan hukuman, ghairul muhsan, bagi orang yang belum kahwin sebat 100 kali. Kalau muhsan, orang yang dah berkahwin, dah melalui nikmat bersetubuh, maka dia kena rejam sampai mati. Itu betapa Islam tegas dalam usaha menjaga hal-hal berkaitan dengan keturunan, ya. Sebab itu kita kena jaga-jaga. Hari ini hubungan benda-benda macam ni seolah-olah dah jadi biasa dalam masyarakat kita. Nauzubillah min zalik. Sebab itu perlu ada penguatkuasaan dari sudut amar ma'ruf nahi munkar, ya.
Bila kita tengok benda-benda macam ni berlaku, ya, couple-couple dan sebagainya yang berlaku secara berleluasa, kita kena halang. Kalau dalam taman tengok, kena ada orang yang berusaha untuk halang daripada berlaku. Sebab apa? Kalau berlaku dalam masyarakat kita, maka masyarakat kita akan rosak. Keberkatan masyarakat kita pun semakin akan berkurangan. Maka mulalah berlaku pergaduhan antara jiran, masa-masa muka dah tak seronok duduk kat taman. Ini yang berlaku, ya. Salah satu faktor adalah ni, ya, zina. Kita kena jaga. Sebab itu kena ada penguatkuasaan, ya. Jangan malu dan jangan segan. Bila ada yang kita kata mencurigakan, perlu ada orang yang mengawasi, dan perlu ada orang yang menjalankan amar makruf nahi munkar, ya. Jangan kita serahkan saja pada ahli jawatan kuasa saja. Kita ni orang yang beriman, kita akan terasa. Bila orang buat dosa, hati kita akan terasa. Maka kita kena sama-sama ambil tindakan, ya. Sebab itu dalam Islam ayat dia, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Hampir pun tak boleh, apatah lagi kalau melakukan hubungan yang tidak halal ini, ya. Kemudian yang keempat, janganlah hendaknya membunuh anak-anak kecil. Masyarakat Arab jahiliah dulu memang terkenal mereka membunuh anak-anak perempuan, tapi bukan semua, ya. Ada sebahagian sahaja di kalangan orang-orang Arab yang bunuh anak perempuan. Di antaranya ialah Bani Tamim, ya, Bani Qais, Bani Huzail, Bani Kandah, Bani Bik. Ini di antara yang popular di kalangan mereka yang biasa membunuh anak perempuan, tapi bukan semua, ya. Yang bani-bani lain-lain lagi, Bani Adi, Bani Umayyah, boleh dikatakan tidak berlaku, ya. Sebab apa? Mereka bunuh anak perempuan zaman jahiliah dulu, ya. Ada dua faktor utama. Yang pertama, mereka takut kepada kemiskinan. Bagi mereka yang membunuh anak perempuan ini, anak perempuan itu dianggap suatu beban dalam keluarga. Sebab apa? Orang perempuan ini biasa duduk rumah, dululah, ya, duduk rumah. Dan biasanya mereka ini sukar untuk bekerja dengan kerja-kerja yang agak berat. Jadi mereka takut kepada kemiskinan, ya. Mereka takut anak perempuan mereka ini tak dapat membantu dalam menjalani kehidupan seharian. Begitu juga yang kedua, mereka takut anak-anak perempuan ini menjadi suatu rebutan. Kadang-kadang boleh memalukan keluarga, ya. Orang ni tangkap, orang ni colek, kemudian orang ni buat naya dan sebagainya, akhirnya akan menyebabkan maruah keluarga akan tercemar. Itu yang dia orang takut, ya. Jadi bagi masyarakat Arab, ya, bukan semua yang bunuh anak-anak perempuan. Yang tadilah yang saya sebut tu, Bani Tamim, Bani Qais, Bani Huzail, Bani Kandah, Bani Bikr, di antara. Cuma, ya, ada beberapa cerita palsu. Kita kena betulkan. Ada kisah yang mengatakan Sayyidina Umar Al-Khattab menanam anak perempuan yang hidup-hidup. Cerita tu cerita bohong. Biasa kita dengar, ya. Biasa kita dengar cerita tu. Sayyidina Umar Al-Khattab semasa zaman jahiliah, dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Ceritanya, konon-kononnya cerita tu, saya pun pernah dengar cerita ni, ya. Konon-kononnya bila dia tahu anak dia anak perempuan, pada waktu itu umurnya 3 tahun, ya, maka dia bawa ke tengah padang pasir lah. Dia pun korek-korek pasir lah, tanah, korek-korek sampai anak dia yang berumur 3 tahun itu, ya, tengok debu pada janggut bapak dia, sapu lap, dan akhirnya dia timbus anak dia hidup-hidup. Itu kisah bohong, ya. Tidak berlaku dalam sejarah, ya. Sayyidina Umar,
kita kena tahu anak sulung dia Hafsah. Hafsah itu siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dah bunuh anak dia, tak ada lah. Ya? Hafsah itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Umar, dia keturunan Bani Adi. Bani Adi, ya. Kalau kita tengok Fatimah, Fatimah adik dia, Fatimah binti Al-Khattab, orang yang masuk Islam awal daripada Umar Al-Khattab. Kan ada satu kisah di mana dia dengan suami dia Said bin Zaid, ya, sedang baca Al-Quran, belajar daripada Khabbab bin Arad di rumah. Bila dia nak pergi bunuh Rasulullah, dalam perjalanan Allah tanya nak pergi mana? Nak pergi bunuh Nabi Muhammad. Sebab dia memecah belahkan kaum Quraisy. Orang kata tak payah, kau pergi rumah adik kau dah masuk Islam. Kan dia terlanjang pintu tu, ya. Kemudian dia terpeling adik dia sampai berdarah. Bila dia tengok satu lembaran, dia nak pegang adik dia, kata apa? Kau najis. Kau mesti bersihkan diri dulu sebelum kau pegang benda ni. Maka dia balik mandi dan sebagainya. Bila dia pegang, dia tengok lembaran tu, surah Toha ayat 1 sampai 5. Itu sebab tu ayat Toha ayat 1 sampai 5 tu, dalam segi perubatan dari sebut doa-doa yang berkat, dia boleh melembutkan hati orang yang keras hati. Ya. Ayat Toha ayat 1 sampai 5. Akhirnya dia masuk Islam. Tengok, adik dia Fatimah pun tidak ditanam hidup-hidup oleh bapa dia. Maksudnya kisah tentang Sayyidina Umar, ya, menanam anak perempuannya adalah kisah yang batil, yang bohong, ya. Jangan kita sebar-sebar berita tentang benda yang tak benar ini, ya. Mana dalam masyarakat Arab, kalau kita tengok, ya, ada juga di kalangan mereka yang menyelamatkan anak perempuan Sok-Sokah bin Najiyah. Sok-Sokah bin Najiyah ini, dia seorang yang agak berharta. Bila dia tahu orang nak tanam, nak timbus anak perempuan, dia buat pertukaran. Katanya 10 ekor unta untuk satu orang anak. Jadi bila dia tahu ada orang nak tanam, dia ambil anak tu, dia tukar dengan unta. Dalam masyarakat Arab masih ada manusia yang berhati mulia, yang jaga perempuan-perempuan ni. Apatah lagi kita dalam Islam. Orang Islam ni cukup cemburu dengan orang perempuan. Sebab tu disuruh tutup aurat, ya? Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Sebab itu Islam cukup cemburu dengan perempuan, suruh tutup habis-habis, ya? Sebab apa? Nak jaga, ya? Kalau makanan pun, kalau kita pergi ke kedai nak makan, kita nak makanan yang terbuka ke yang tertutup? Dengan tudung saji, mesti kita nak tertutup. Yang terbuka tu dah jadi hak milik bersama. Semua orang pandang, semua orang tengok. Tak, ya? Tak elok, ya? Sebab itu dalam Islam, orang perempuan cukup dijaga dalam Islam, ya? Dilayan dengan baik. Kalau kita tengok dalam masyarakat sebelum ni kan, dalam masyarakat Rom, ya, orang perempuan itu dijadikan macam tukar baju lah, ya, suka ambil, tak suka buang. Dijadikan objek seks lah dalam masyarakat, tak elok, ya. Kalau kita tengok dalam masyarakat Parsi sekalipun, ya, kalau tuan-tuan perasan, dalam masyarakat Parsi, kalau kita pernah baca dalam masyarakat dia, ya, mereka boleh berkahwin dengan ibu kandung sendiri. Itu lagi tak senonoh, ya. Sedangkan dalam Islam, ibu itu perlu dijaga, perlu dihormati, perlu disayangi, ya. Itu kita tengok Islam bagaimana dia menjaga wanita dengan sebaik yang mungkin. Tapi dalam masyarakat lain, tengok dalam masyarakat Arab jahiliah sekalipun, perempuan itu dijadikan hamba abdi, dijadikan sebagai tukaran dan sebagainya. Tapi Islam, dia cukup jaga, ya.
anak-anak perempuan tu Rasulullah kata, ada hadis yang mengatakan, kalau jaga dia dengan sebaik mungkin, ajar dia dengan akhlak yang mulia, dan jaga dia sampai dia berkahwin ke, jaga dengan sebaik mungkin, maka pahala bagi ibu bapa dia. Walaupun dua, walaupun seorang. Jaga baik-baik anak perempuan. Anak perempuan merupakan aset kepada kita, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam masyarakat India, ada yang diberi pilihan untuk belajar, anak lelaki ke anak perempuan yang nak diajar. Maka mereka pilih diajar anak perempuan. Kenapa? Sebab anak perempuan ni kalau dia besar nanti dia menjadi ibu, dia akan boleh didik anak-anak dia. Tapi anak lelaki ni biasa cari kerja, sibuk dengan kerja, tak sempat nak didik anak. Macam kita lah, ya? Dua-dua kerja, lelaki dengan perempuan, suami isteri kerja. Tapi tengok siapa yang ambil berat dengan anak? Orang perempuan, ya? Tapi ada juga orang lelaki, susah sikit lah nak cari macam ni, ya? Tapi biasanya orang perempuan, ya? Sebab itu Islam dia cukup memuliakan orang perempuan, ya? Dan kemudian yang kelima, janganlah membuat pendustaan, mengadakan tuduhan keji kepada orang lain yang sengaja direka-rekakan di antara hadapan dan belakang mereka. Kerana perbuatan demikian membawa perselisihan, perbalahan dan memecahkan serta meruntuhkan persahabatan dan tiang persatuan. Ini, ya, kita kata macam batu api kan, ya. Ada orang dalam istilah lama dia panggil adu domba kan, jadi batu api, ya. Kadang-kadang dia mengada-ngadakan cerita, buat pendustaan, ya, semata-mata apa tu? Untuk bawa perpecahan dalam masyarakat, ya. Yang ni, ya, suatu benda yang cukup bahaya. Ini virus ataupun barah yang ada dalam masyarakat, boleh menyebabkan runtuh masyarakat. Hari ni kalau kita tengok dalam Facebook, dalam internet dan sebagainya, banyak benda-benda macam ni. Tak tahu mana satu yang betul. Kita dah pening dah, mana satu yang betul, mana satu yang salah, kan? Sebab itu kita kena banyak-banyak minta dengan Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang mana baik, kita akan ikut. Yang mana tak baik, kita akan tinggalkan. Itu doa, ya? Jadi kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni susah untuk kita kesan mana satu berita yang benar, mana satu berita yang palsu, ya? Keadaan ini boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Apatah lagi kita orang Islam, Melayu ni cepat sikit, ya? Cepat sikit dalam bab-bab macam ni, dia menyebabkan bergaduh, berselisih, ya? Jadi kita kena hati-hati dalam bab macam ni, ya? Jadi Aisyah, InsyaAllah kita sambung kemudian, ya? Sambung 2 minggu akan datang insyaAllah, sampai ke yang ke-6 insyaAllah kita sambung akan datang, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.